Isu itu saya ingin mempersilakan ahli panel yang pertama, Profesor Dr. Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan, dan saya yakin kalau dalam khalayak rakyat Malaysia tidak perlu diperkenalkan lagi, beliau merupakan mufti Kerajaan Negeri Perlis, dan beliau merupakan bekas pelajar dalam bidang pengajian hadis dan banyak menulis dan banyak memberikan komentar-komentar tentang berkaitan dengan hadis dan juga isu-isu semasa negara yang menjadi perbualan yang menjadi kerisauan rakyat Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, saya dengan segala takzimnya memberikan 15 minit kepada ahli panel yang putus. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Julfitri Johar dan juga kepada pihak penganjur dan para panelis yang lain. Saya rasa dalam masa yang ringkas ini saya nak menyentuh terus tentang sejauh mana agama itu dapat menyelesaikan ataupun agama menghadapi isu ini. Secara umumnya, tanpa kita memerlukan mengemukakan dalil yang banyak, orang Islam tahu tentang haramnya rasuah. Kerana rasuah itu haram kerana ia mempunyai unsur yang jelas di dalam menzalimi hak orang lain. Yang ni rasuah kerana kita ada pihak yang mengambil rasuah, maka orang yang berhak menjadi tidak berhak. Orang yang patut mendapat sesuatu menjadi tidak dapat. Orang yang patut bertugas, dia tidak bertugas. Orang yang patut menjalankan kerjanya, tidak menjalankan kerjanya. Maka banyak kepincangan yang akan berlaku di dalam masyarakat. Maka Nabi SAW melaknat, curse kepada orang yang mengambil rasuah. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang mengambil rasuah dan orang yang pemberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah. Okey, itu kita semua tahu hal tersebut. Bahkan Nabi SAW pergi lebih daripada itu, sehingga kelebihan seseorang yang mati di medan pertempuran kerana mempertahankan agama merupakan sesuatu yang besar di sisi ajaran agama. Tetapi Nabi SAW apabila diberitahu bahawasanya ada sahabat tertentu yang telah mati dalam keadaan begitu mulia, mati syahid, dia mati syahid kerana mempertahankan Islam daripada serangan musuh, pun begitu Nabi menyatakan dia di dalam neraka. Sebab dia di dalam neraka, Nabi kata inna syamlata allati akhadaha yaumal khaybar, kerana sehelai selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar, minal maghanim lam tusibhul maqasim, yang dia ambil daripada harta awam yang tidak memenuhi pembahagian yang sebenar, tashta'ilu lahu naran, membakarnya dengan neraka. Maksudnya kerana sehelai selendang yang diambil daripada harta awam, maka telah membakarnya di dalam neraka disebabkan kerana dia telah melakukan pencerobohan terhadap hak awam, iaitu walaupun sehelai selendang. Dan kita lihat Al-Quran begitu banyak dalam hal ini. Allah menyatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta benda antara kamu dengan cara yang batil. Dan banyak lagi nas-nas yang lain. Allah larang manusia ini memakan harta orang secara yang tidak benar. Saya tak mau pergi mengumpulkan semua nas-nas itu kerana ia diketahui khususnya di dalam masyarakat orang Islam. Tapi apa yang saya nak sebut, mengapakah kita tengok kehidupan beragama nampaknya meningkat di dalam negara kita, di Indonesia juga, tetapi isu rasuah itu nampaknya tak dapat dibereskan, tidak dapat dilangsai ataupun diselesaikan. Mengapa hal itu berlaku? Pada saya, pertama, agama ada sisi agama tentu membawa perkara yang positif dalam kehidupan manusia.
Kalau berdasarkan kepada nas-nas Islam, sudah pasti seorang Muslim yang committed, seorang Muslim yang baik tidak akan terlibat dengan rasuah. Kerana rasuah ni bukan soal dosa kecil, kerana ia dosa besar. Ia dilaknat oleh Tuhan dan dilaknat oleh Nabi SAW. Cumanya saya rasa mungkin kita mungkin belum ada satu thorough research yang begitu jelas sejauh mana agama memberikan kesan ataupun tidak. Tetapi kalau kita mengambil secara umum di atas andaian kenapa rasuah masih tinggi sedangkan agama, peningkatan agama, kesedaran agama juga tinggi di dalam masyarakat kita, mungkin kita boleh ambil kira bahawasanya sebahagian masyarakat kita dia beragama tetapi dia penekanan agama lebih kepada satu sisi ataupun satu keadaan di mana hubungan agama yang membabitkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan semata-mata. Maksud dia penceramah-penceramah lebih nak mengajar tentang solat, itu bagus, tentang bagaimana nak berzikir, bagaimana nak menghadiri kuliah-kuliah agama, ataupun kadang-kadang lebih daripada situ bagaimana untuk menumpukan pemujaan ataupun menumpukan kecenderungan kepada penceramah-penceramah agama. Jadi erti beragama itu lebih diterjemahkan kalau hubungan seseorang itu dengan Ustaz A, Ustaz B, rajin hadir kuliah Ustaz A, Ustaz B, selalu simpan ceramah Ustaz A dan Ustaz B, maka dia dianggap beragama, ataupun dengan penampilan fashion pakaian beragama, yang mana itu merupakan lebih kepada pertama satu sudut ialah barangkali hubungan dia dengan Tuhan, berzikir, beristighfar dan seumpamanya, which is good. Kita tak nafi kalau dia betul-betul faham konsep itu. Tapi kalau dia sekadar lakukan itu sebagai satu ritual yang ia tidak faham, maka akan menyebabkan dia rasa dia membanyakkan sudut agama, dia menukar fashion tudungnya, dia pun ada ustaz-ustaz yang diminatinya, tetapi dia dalam masa yang sama gagal untuk membaiki satu sudut yang lain yang tidak ditekankan, iaitu sudut urus takbir yang baik, sudut tidak boleh rasuah, sudut jangan menyakiti orang lain, sudut menjadi pengguna jalan raya yang baik, sudut semua hal-hal ini yang membabitkan hablum minan nas, yang membabitkan hubungan dengan manusia. Jadi mungkin ceramah-ceramah agama itu lebih menarik jika sekiranya dia bercakap soal cerita, soal bagaimana nak baca apa pada hari apa, bagaimana nak dapat kelebihan itu dan kelebihan ini, tanpa dia melakukan suatu perkara yang lebih penting. Untuk mendapat kelebihan di sisi Tuhan, dia perlu mengamalkan ajaran Tuhan. Ajaran-ajaran agama itu mempunyai dua bahagian yang penting. Pertama, bahagian yang membabitkan hubungan langsung seorang hamba dengan Tuhan, sembahyang, puasa, zikir. Satu bahagian lagi ialah bahagian yang mana manusia mestilah beradab dan berakhlak, berurusan dengan cara yang baik di kalangan hamba-hamba. Bahagian inilah yang membabitkan peruntukan rasuah ini. Maka dengan itu kita tengok tak banyak ceramah agama cakap tentang rasuah. Tak kerana mungkin kalau penceramah agama cakap dengan rasuah, dia akan bertembung dengan golongan pemerintah. Sedangkan ramai penceramah agama suka kalau mereka dapat mendampingi pemerintah atau mempunyai kedudukan di sisi pemerintah. Maka mereka tidak bercakap hal ini. Ataupun kalau mereka mempunyai kecenderungan politik tertentu, bila parti politik mereka naik, mereka sudah tak akan cakap, kerana mereka bekerja untuk parti politik yang lain. Kerana agama dalam konteks yang kita lihat lebih kepada media sosial ataupun medsos, yang mana seseorang mengejar populariti dan likes, bukan dia melakukan satu islah yang besar. Ada, bukan tidak ada, tetapi itu bukan satu gerakan yang besar di dalam beragama, iaitu mengislahkan masyarakat, membaiki urusan negara, memajukan negara di sudut urus takbir yang baik, menentang korupsi, menentang penyelewengan kuasa, menjadi Muslim yang baik di masjid, menjadi Muslim yang baik juga di kantor ataupun di pejabat, menjadi Muslim yang baik di dalam dengan ketika dia bersendirian dengan Tuhannya, menjadi Muslim yang baik juga ketika dia berurusan
dengan harta-harta awam ataupun dengan dana awam ataupun peruntukan-peruntukan yang ada yang diperuntukkan untuk rakyat jelata. Saya rasa sebab itu maka walaupun di negara-negara Arab dan negara bukan Arab, negara Muslim, walaupun bertukar dengan orang memakai jubah, tetapi mereka itu memakai jubah memfokuskan kepada banyaknya pengikut mereka, banyaknya orang yang suka mendengar mereka, disebabkan elemen-elemen agama yang mengembirakan. Saya tidak kata itu salah, tapi itu tidak merangkumi, tidak mencakupi, tidak memasukkan keseluruhan unsur agama itu. Lalu tak banyak tokoh agama yang berdiri dengan tegas seperti sarjana-sarjana dahulu. Al-Imam Nawawi umpamanya hebat di dalam ilmunya, hebat dalam karyanya, tegas menghadapi pemerintahnya apabila membabitkan soal dana awam. Ibnu Taimiyah umpamanya melakukan hal yang sama, tegas apabila menghadapi pemerintah mereka apabila berhubung dengan dana awam. Maka dengan itu elemen agama, pengikut-pengikut agama kadang-kadang play safe, mengelakkan diri daripada bercakap hal-hal yang membabitkan rasuah dan salah guna, kerana mereka lebih suka kepada agama yang sifatnya santai, sifatnya gurau senda, ataupun sifatnya lebih kepada mendapat likes dan mempunyai community yang tersendiri, yang ke mana community itu enjoy dengan fashion agama, kopiah yang baru, fashion lambang-lambang yang baru, baju yang baru, tapi mereka tidak berfikir untuk melakukan reform, iaitu pembaharuan terhadap urusan negara mereka. Terima kasih.